Okey, cuba kita lihat contoh yang kedua, bagaimana kita nak menyelesaikan bagi model meminimumkan. Okey, ni model ni saya rujuk dalam buku Zainuddin Mabah, buku yang warna kuning hijau tu. Uh, muka surat 58, dalam muka surat 58. Model dia ialah meminimumkan C. Kalau memaksimumkan tadi kita gunakan simbol Z. Selalunya memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan hasil dan sebagainya. Meminimumkan selalunya kita gunakan simbol C. Dia just nak bezakan je. Tapi dari segi pengiraan dia tidak menjejaskan apa-apa pun. Cuba kita tahu kalau C lazimnya untuk meminimumkan. C selalunya untuk kos. Katalah kita ada C sama dengan 4x1 campur 3x2. Masih ada dua boleh ubah. Sebab untuk gunakan kaedah graf mesti hanya maksimum mesti terhad pada dua pembeli ubah sahaja. Okey, dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kekangan dan ada satu kekangan ketak negatifan. Kita andaikan kedua-dua nilai x1, x2 dia adalah positif. Okey, sekarang kita nak selesaikan berapakah nilai x1 dan nilai x2 yang akan menghasilkan nilai C yang paling minimum tertakluk kepada 5 kekangan ni. Tertakluk pada 5 dan 6 kekangan termasuklah kekangan kekangan ketidak negatifan. Itu masuk soalan dia. Ataupun apakah nilai kos yang paling optimum? Nilai C yang paling optimum. Optimum maksudnya minimum dan tertakluk kepada kekangan. Itu kadang-kadang ayat perkataan perkataan maksimum, minimum ni optimum saya gunakan silih berganti. Cuma dalam kelas kita ni, dalam kelas kendalian ni, optimum minimum tu dia adalah minimum maksimum ni dia tertakluk kepada kekangan, jadi dia lebih kepada nilai optimum. Jadi itu yang saya maksudkan bila saya kata nilai maksimum maksudnya maksimum yang optimum. Nilai minimum ialah nilai minimum yang optimum. Lebih kurang sama. Okey, jadi kita nak buat kekangan seperti biasa. Kita lukis paksi melintang X1, paksi menegak X2. Okey, ini ikut dari segi kelaziman. Kelazimannya paksi melintang ialah X1, paksi menegak ialah X2. Nanti ada banyak tanya, nak buat terbalik boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak letak X1 di atas pada paksi menegak, X2 pada paksi melintang. Pun awak boleh buat. Cuma amalannya, saya lagi suka kalau X1 di paksi melintang, X2 di paksi menegak. Ataupun ada pelajar tanya, boleh tak saya nak gunakan simbol-simbol yang lain? Kita ada Y kan? Kita ada Y. Kemudian kita ada Z. Kita ada apa lagi? W. Nak pakai boleh tak? Selain daripada X1, X2 ni? Boleh. Tak ada masalah. Itu hanya simbol sahaja. Tapi kalau awak tanya apa yang saya lagi prefer, saya lagi suka kalau awak gunakan X1 dan X2. Kalau ada yang ketiga, X3, X4, X5, X6, itu lagi memudahkan. Okey, kita ada apa kekangan tadi? Kekangan yang pertama ialah 8X1 campur 8X2 lebih besar atau sama dengan 40. Okey, cara dia pun masih sama. Kalau kita buat ulang kaji sikit, iaitu kita perlukan kalau titik yang pertama, iaitu kekangan yang pertama, macam mana saya boleh dapat garisan ni? X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 640 bagi 8 sama dengan 80. Begitu juga kalau X2 sama dengan 0, apa jadi pada X1? X1 akan sama dengan 640 bagi 8, kebetulan nilai dia sama. Jadi sebab tu saya dapatkan kedua-dua titik ni. Kedua-dua titik bagi nilai-nilai tersebut. Okey, 80 untuk X2 di paksi menegak, 80 juga untuk X1 di paksi melintang. Dan saya sambungkan kedua-dua ni. Kedua-dua garisan tersebut saya sambungkan. Kenapa di bahagian X1, di bahagian ini saja? Sebab kita ada restriction tadi. X1 mesti positif, X2 mesti positif. Kosong dan kosong yang ke atas. Dan di manakah kawasan berlorek dia? Di manakah kawasan yang berlorek dia? Yang perlu awak tahu. Tengok pada kekangan ni. Lebih besar daripada 640. Sekarang kawasan berlorek dia berada di sebelah kanan, di bahagian atas seperti yang ditunjukkan dalam raja ni. Jadi bila nak buat kekangan, dia kena lihat nilai X1 dan nilai X2 dan juga kekangan dia ni.
di mana. Di mana dia? Di mana kawasan yang berlori. Okay, yang kedua. Kalau kita lihat yang kedua, okay, saya padam yang ni. 10x1 campur 6x2. Perkara yang sama juga kita buat. Iaitu kalau x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 600 bahagi 2, kita dapat 100. Kemudian x2 sama dengan 0, x1 sama dengan 600 bagi 10 sama dengan 60. Jadi kita plotkan garisan dia, bak garisan seperti yang warna hijau tu. Inilah kekangan yang kedua dan kawasan berlori dia juga berada di sebelah kanan, iaitu untuk kekangan X lebih besar daripada X10, X1 campur 6, X2 lebih besar atau sama dengan 600. Konsep dia pun samalah. Untuk untuk kekangan yang lain. Okey. Jadi untuk X3, kekangan yang ketiga, yang warna kuning ni 6x1 campur 10x2 lebih besar atau sama 600. Kaedah dia sama. Okey, jadi seperti yang ditunjukkan pada garisan kuning, kawasan berlori yang kuning. Ni saya lorikan semua sekali Saya lorikan semua sekali untuk tujuannya apa? Supaya kita nampak kat mana kawasan yang tersaur. Yang keempat, X1 lebih besar atau sama dengan 20. Maksudnya apa? Kita akan ada satu garisan lurus yang melintang dan kawasan berlori dia lebih besar daripada 20. Berada di sebelah kanan. Okey. Lagi ada. Yang kelima, kita ada kekangan yang kelima. X1 lebih besar daripada 20. X2 lebih besar atau sama dengan 20. Termasuk dengan 20 tersebut. Okey, jadi kemudian inilah kawasan-kawasan berlori bagi kelima-lima kekangan. Seperti biasa, awak perlu tunjukkan di manakah kawasan yang tersaur. Kawasan yang tersaur, apa itu kawasan yang tersaur? Kawasan yang tersaur ialah satu kawasan berlori di mana kawasan tersebut dapat memuaskan ataupun dapat memenuhi semua kekangan. Semua kekangan. Tak ada satu pun yang tertinggal. Termasuklah kekangan ketak negatifan. Okey, jadi seperti yang saya highlightkan, ini ialah kawasan tersaur yang saya maksudkan. Di mana kita ada semua kawasan ni, kita akan ada ini adalah satu kawasan di mana semua kekangan dapat dipenuhi. Macam mana dapat dipenuhi? Tengok tanda dia. Kebetulan tanda dia di sini semuanya lebih besar. Tapi dia tak semesti tak semestinya lebih besar. Dalam contoh latihan yang saya bagi tu, awak tengok ada kekangan dia bercampur-campur. Ada lebih besar, lebih kecil ataupun simbol sama dengan. Apa fungsi objektif kita tadi? Meminimumkan C. Meminimumkan C sama dengan 4x1 campur 3x2. Okey, sebelum tu, ni titik-titik A, B, C, D. Ni titik ekstrim yang mengikat kawasan tersaur. Yang di atas ni, dia kawasan dia terbuka. Dan fungsi kita ialah meminimumkan. Kita perlu dapatkan nilai C yang paling minimum yang boleh dicapai tertaluk kepada kawasan yang tersaur. Jadi macam mana? Apa yang kita buat tadi? Kita pilih satu nilai untuk C. Katalah saya pilih C sama dengan 420. Garisan ni saya akan dapat satu garisan. Okey, saya terlupa bahagian ni. Kalau saya boleh tulis, kaedah dia sama kan? Awak boleh tulis kalau C sama dengan 420, iaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 420 bahagi 20 bahagi 3. Kemudian satu lagi kita ada X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 420 sama dengan 4. Jadi kalau awak selesaikan, awak akan dapat nilai bagi kedua-dua titik. Kemudian 400 ini adalah lebih kurang 140. 105. Yang ni 420 bagi 3 juga.
420 bagi 3. Yang kedua 420 bagi 4. Okey, 105. Yang bawah ni ialah 105. Okey, 105. Jadi bila awak plotkan, okey, garisan untuk X2 ni ialah 140. Sini dah 100 kan? Yang untuk kekangan kedua dah 100, dia mesti di atas lah. Sini 140 sepatutnya nilai sini ialah 100. Kalau saya bertulis 140. Yang di bawah 105. Sebab tu dia dekat saja dengan yang warna kuning ni. Yang warna kuning tu dah 100. 105 dan sambungkan kedua-duanya, saya dapat garisan yang ini. Okey, cuma persoalan dia sekarang ni, kita nak gerakkan dia ke mana? Ke atas, ke kanan ke kiri garisan ni kan? Sebab lagi sekali bila saya buat apa ni, kita kalau dihuraikan apa yang dimaksudkan dengan garisan yang warna hitam ni. Maksudnya apa? Mana-mana kombinasi X1 dan X2 di atas garisan ni. Ni sebab saya tak lukis rajah ni secara tepat macam tadi. Saya buat secara kasar. Mana-mana rajah yang kita titik, mana-mana titik koordinat yang saya pilih cara awak, asalkan dia berada di atas garisan ni dan dia berada dalam kawasan tersaur ni, nilai kos dia ialah 420. Soalan dia, adakah itu nilai yang paling minimum? Tidak. Kerana apa? Tadi kita ada satu konsep. Semakin jauh garisan asalan daripada garisan keuntungan, fungsi objektif ni daripada titik asalan, nilai fungsi tersebut makin besar. Kalau kita makin ke kiri, nilai C akan jadi semakin kecil. Itu bila saya turunkan nilai C tersebut, saya gerakkan. Saya ulang lagi sekali sebagaimana yang saya gerakkan ni, semakin dekat dengan titik asalan garisan ni, garisan fungsi ni, kalau saya bawa dia semakin dekat ke titik asalan, nilai C dia akan jadi semakin kecil. Tetapi saya kena bawa dia ke bawah serendah mungkin, tapi tidak terkeluar daripada kawasan kawasan yang berlorik tersebut. Maksudnya apa? Kalau dia tidak terkeluar daripada kawasan berlorik, maksudnya dia berada dalam kawasan yang tersaur lah. Dia masih berada di kawasan yang tersaur. Jadi kalau saya gerakkan garisan tersebut, titik paling rendah yang saya boleh capai, kita ada 4 titik tadi, A, B, C, D. Yang paling rendah saya boleh capai berdasarkan fungsi C ni, persamaan C ni ialah pada titik B. Okey, betul kekangan satu antara kekangan yang pertama dengan kekangan yang kedua. Tengok slide tadi pada titik B kan. Okey, jadi kekangan yang pertama ialah 8x1. Kekangan yang pertama ialah 8x1. Jadi kita tulis 8x1. Saya semua nampak 8x1 campur 8x2. Okey, untuk dapatkan titik kesedaran, kita boleh tulis dia kurang kepada sama dengan 640. Ini kekangan yang pertama. Kekangan yang kedua tadi, 10x1 campur 6x2 sama dengan 600. Kekangan yang kedua. Okey, ini kita seolah-olah macam persamaan serentak. Kita buat persamaan serentak dalam dalam kursus matematik. Kita dah belajarlah benda ni kan. Bagaimana kita nak selesaikan persamaan tersebut. Jadi dia punya jalan kerja secara detail saya serahkan kepada anda untuk anda selesaikan. Anda boleh gunakan kaedah, kalau dalam matematik tu kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Mana-mana pun boleh, anda akan dapat jawapan yang sama. Dan jawapan yang terakhir, penyelesaian optimum dia, anda akan dapat X1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30. X2 sama dengan 50. X2 sama dengan 50. Jadi, berapakah C dia? Okay, jadi bila kita C sama dengan berapa tadi? C sama dengan 4x1 campur 3x2. Jadi bila kita selesaikan, C akan sama dengan 4 darab 30 campur
3 darab 50. Jadi C yang optimum 270. Nilai C yang paling maksimum, nilai C yang paling minimum yang boleh dicapai oleh firma tersebut tertakluk pada kekangan tadi ialah 270. Okey. Jadi itu contoh kalau contoh yang saya boleh tunjukkan. Okey, begitu juga kalau anda cuba dapatkan titik persilangan pada titik A, titik C dan juga titik D tu. Kita boleh dapatkan dia punya nilai persilangan dia dengan menggunakan kaedah yang sama. Jadi saya harap anda cuba cek balik apa yang saya buat ni. Boleh dapat tak X1 sama dengan 20, X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 50 dan begitu juga anda cuba dapatkan persilangan yang lain pada titik A, B, C dan D tadi. Okey, ini tadi kan yang kita dah kira titik B, kita dapat berapa tadi? Kita dapat pada titik B tadi kita dapat X1 sama dengan X1 sama dengan X1 sama dengan 30. X2 sama dengan 50 tadi. Dan C kita ialah C yang optimal ialah C sama dengan 270. Okey, ni dia punya dia punya conclusion dia. Okey, itu dua contoh yang saya nak tunjukkan hari ni. Just untuk ulang kaji nanti bila anda buat ulang kaji cuba anda lihat sekarang C420 kan. Okey, cuba anda ubah fungsi memaksimumkan. Tukarlah jadi katalah kita kata C sama dengan berapa? C sama dengan katalah C sama dengan 2x1 campur katalah kita letak 3x2. Masih sama lagi. 3x2. Okey, apa jadi pada fungsi pada nilai minimum dia? Jadi dia akan berkisar pada titik A, titik B, titik C, titik D. Dia punya walaupun nilai fungsi objektif dia berubah, tapi penyelesaian dia akan tertakluk kepada salah satu daripada 4 titik ni. Ini bagusnya kalau kita tahu keempat titik-titik ni iaitu 4 titik ekstrim. Jadi kalau anda boleh tahu A ni berapakah nilai X1, X2 dan juga B, C dan D, anda boleh buat penyelesaian dengan lebih cepat. Okey, jadi untuk homework untuk ulang kaji anda sendiri, okey, cuba cari berapakah nilai titik persilangan A, B, C, B dah tahu tadi, C dan D dan juga cuba ubah kalau fungsi objektif itu berubah, apa jadi kepada nilai penyelesaian optimum dia. Berapakah nilai X1 dan nilai X2. Dan dia tak akan lari daripada 4 titik yang ini. Okey, saya rasa itu saja saya nak bagi kelas kuliah untuk hari ini yang berkaitan dengan penyelesaian secara menggunakan raja. Dan lagi sekali saya nak ingatkan penyelesaian menggunakan raja ni dia terhad kepada dua pemodelan ubah saja. Tetapi dia boleh digunakan sama ada model tu bersifat maksimum ataupun minimum. Cik Amin. Saya, sila. Yang tadi nak dapat X1 30 dengan X2 50 tu, so maksudnya antara kekangan 1 dengan 2 kita buat tambah macam tu ke macam mana? Apa yang saya tunjuk tadi persilangan kita pada titik B. Pada titik B tadi ialah antara kekangan yang kekangan yang pertama dan kekangan yang kedua. Itu dapat kan? Apa kan? Jadi pada titik persilangan kita perlu samakan kedua-dua persamaan tersebut. Ini kita gunakan kaedah kaedah persamaan matematik, dua persamaan yang sama secara serentak. Jadi kita perlu kita boleh gunakan kaedah penambahan ataupun kaedah pergantian. Kaedah saya tak ingat nama kaedah dia, pergantian ataupun penolakan dan sebagainya. Iaitu supaya kita perlu selesaikan, kita kena selesaikan salah satu dulu. Okey. Iaitu untuk selesaikan ni, salah satu cara yang paling simple ialah
awak perlu hilangkan salah satu. Ni jangan saya bagi tip kan. Hilangkan salah satu ni. Sebab kita ada X1, kita ada X2 kan. Okey. Satu cara ialah yang saya nak samakan. Katalah kat sini kalau saya yang dalam nota yang saya buat. Okey, daripada satu ni, daripada persamaan yang pertama, daripada persamaan kekangan yang pertama ni, saya darabkan dengan 10. Jadi apa? 80 X1 campur 80 X2 sama dengan 6400. Okey, katalah sini saya namakan dia sebagai yang ketiga. Dalam perkiraan kita bukan kekangan. Okey, daripada 2 pun kita darab 2 kita darab dengan 8. Kita gandakan dia supaya kita boleh hilangkan satu. Jadi 80. 10 kali 8 80 X1, 6 kali 8 48 X2 sama dengan 600 darab 8 4800. Persamaan yang keempat. Okey, sekarang saya ada persamaan baru yang saya wujudkan. Persamaan 3 dan persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 dan persamaan 4 ni bukan kekangan 3 dan 4 Persamaan 3 dan 4 kita wujudkan dalam perkiraan ni. Jadi saya ada bahagian X1 ni perkali dia sama. Jadi saya boleh tolakkan betul tak? 3 saya tolakkan dengan 4. 3 saya tolakkan dengan 4. Jadi selalu kita tulis 3 tolak 4. 80 tolak 80 kosong habis. Campur 80 tolak 48 kita dapat 32. 32 X2 sama dengan 6400 tadi. 6400 tolak 4800 lebih kurang 1600. 32 X2 sama dengan 1600. Jadi X2 sama dengan berapa? X2 sama dengan 1600 bagi 32 sama dengan 50 kan? Ini X2. Okey, sekarang kita dah tahu X2 sama dengan 50. Apa yang saya perlu buat? Gantikan X2 ke dalam mana-mana persamaan. Awak nak gantikan dalam persamaan yang pertama pun boleh, dalam kekangan yang pertama pun boleh, dalam kekangan yang kedua pun boleh. Jadi kat sini kita dah dapat jawapan dah. Jawapan yang pertama X2 tu 50. Kalau X2 50, berapa kat X1? Katalah saya gantikan dalam kekangan yang pertama. Dia jadi berapa ni? Dia akan jadi 8 X1 campur 8 darab 50 sama dengan 640. Jadi jelas kat sini saya boleh selesaikan 8 X1 8 kali 5 40 400 sama dengan 640. Jadi 8 X1 sama dengan 640 tolak dengan 400. Sama dengan berapa ni? Jadi 8 X1 sama 640 tolak dengan 400, kita dapat lebih kurang 240. So berapa X1? X1 ialah 240 bahagi 8 sama dengan 8 kali 3 24 30 kan? Jadi itulah jawapan dia. Itu cara dia. Yang tadi kita buat X2 sama dengan mana X2 tadi? X2 sama dengan 50. X1 sama dengan 30. Jadi saya boleh tulis X1 pada peringkat C yang optimum. X1 ialah 30. X2 sama dengan 50. Berapakah C? Masukkan C tadi. C sama dengan berapa? C sama dengan 4X1 campur 3X2. Jadi selesaikan. C sama dengan 4 darab 30 campur 3 darab 50. Kita dapat 270. Okey, cuma step dia di sini. Yang saya tunjuk ni, step yang saya tunjukkan ni agak panjang. Dia ada beberapa lagi step. Kalau anda boleh gunakan mana-mana step yang ada dalam matematik untuk selesaikan persamaan ni. Saya nak tanya. Silakan. Kalau kita tengok yang dalam the last one yang you do kan, penyelesaian model meminimumkan. Yes. Kan macam terus direct kepada point B tu adalah minimum point. Tapi at the same time dia optimize lah kan. Yeah. So macam assuming bila kalau kita diberi question, adakah kita kena test for every point A, B, C, D? Kalau in real questions exams, something like that. Okay, good. Very good question. Bagus soalan awak tu.
Kawan kita tanya tadi kan. Tadi kita ada berapa poin tadi? Okey, poin ni kan. Poin A, B, C, D. Okey, kalau katalah at least ada dua cara. Ada dua cara yang dua cara yang boleh digunakan untuk jawab soalan tadi. Macam mana nak jawab? Okey, cara yang pertama ialah oleh kerana fungsi ni ialah fungsi meminimumkan, dan bila kita lukis garisan ni, kita tahu kita akan bawa garisan ni seminimum mungkin, sebawah mungkin ataupun paling rapat sehampir mungkin dengan titik asalan, tetapi dia tidak terkeluar. Bila kita guna garisan, kita pasti akan dapat B. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua ialah jalan kerja panjang sikit lah. Anda kena kira titik A, titik B, titik C dan titik D. Dapatkan dia punya berapa X1 dan X2. Kemudian gantikan dalam persamaan C ni. Dan maksudnya kita ada 4 titik. Anda akan ada 4 nilai C yang berbeza-beza. Pilih C yang paling minimum. Contohnya apa? Contohnya saya ada buat dalam, nampak tak jadual ni? Okey, jadual ni saya applykan dalam fungsi memaksimumkan ni. Untuk meminimumkan boleh buat. Cuma tadi meminimumkan kita ada 4 titik. Anda ada nilai Z. Nilai C tadi pun ada. C apa? 4X1 campur 3X2. Saya kira, asalkan saya tahu titik A tu berapa X1, X2 dan setiap titik tu saya perlu tahu berapakah X1 dan X2 dan saya boleh calculate nilai C yang nilai C yang paling minimum. Kat sini saya gunakan Z, saya boleh calculate terus. Tanpa saya lukis garisan Z sama dengan 10X1 campur 12X2 tadi. Jadi nampak tak ada dua cara, tapi adalah dia punya plus minus dia. Mana lagi mudah, ada kalanya kita gunakan garisan tadi. Sebab kita buat satu garisan, lepas tu kita buat garisan, kita gerakkan saja. Ataupun kalau yang ini, panjang sikit kerja dia, tapi jawapannya confirm. Clear, kita tu dapat D sama dengan X160, X250, Z dia 1200. Kalau dalam kes kita tadi, kalau pergi kat dalam kes kita tadi, jadi anda ada berapa titik? 4 titik. Okey, dan dapat titik C kan? C X1, titik B kan? B ialah X1 30, X2 50. C dia berapa? 270. Okey, cuba cari berapakah X1, X2 pada A, C dan D. Compare dengan C dia. Pastinya C dia akan jadi lagi besar. Itu cara kaedah yang kedua. Iaitu kira dulu setiap titik A, B, C dan D. Kemudian gantikan X dalam C ke dalam fungsi dan kira dia punya C. Bandingkan yang mana paling kecil. Cara yang satu lagi, kita lukis garisan. Lepas tu kita anjakkan dia ke bawah. Tengok titik yang paling last sekali yang disentuh. Jadi kalau bergantung pada dalam soalan exam, dia still bergantung pada soalan. Apa soalan tu minta. Kalau soalan tu kata lukiskan garisan keuntungan semua tu, maksudnya bila anda menjawab, melukis garisan keuntungan tu lagi senang, gunakan kaedah tersebut.